Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zaidi Raub akan menceritakan serba sedikit mengenai satu sukan yang popular, iaitu sepak takraw. Sebelum permainan sepak takraw ini terkenal, terdapat satu istilah, iaitu sepak raga, iaitu satu permainan yang dimainkan bersama bola rotan. Ia mula terkenal sekitar 600 tahun dahulu pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, iaitu sekitar abad ke-15 Masihi. Pada ketika itu, permainan ini dimainkan tanpa jaring dan juga kebanyakannya dimainkan oleh golongan bangsawan. Terdapat juga rakyat jelata yang bermain permainan ini. Pada tahun 1954, satu undang-undang telah digubal di Pulau Pinang dengan meletakkan jaring, dan juga terdapat dua kumpulan berlawan dalam perlawanan ini. Jadi ia menunjukkan sepak takraw sebenarnya bermula di tanah Melayu. Di dalam permainan sepak takraw ini terdapat acara beregu, yang di mana 3 orang akan melawan 3 orang, satu pasukan akan melawan satu pasukan, dan juga terdapat juga beregu wanita yang bertanding di dalam permainan sepak takraw ketika ini. Terdapat 2 kejohanan terbesar yang dianjurkan oleh ISTAF, iaitu ISTAF Super Series yang dimainkan setiap tahun sejak tahun 2011, dan juga ISTAF Super World Cup, kejohanan terbesar juga yang dianjurkan oleh ISTAF sejak tahun 2011 setiap 4 tahun. Thailand telah mendominasi kejuaraan dalam ISTAF Super Series dan juga ISTAF Super World Cup ini, dan juga Korea pernah mengejutkan Thailand pada satu ketika dalam ASEAN Games dengan menewaskan Thailand, dan seterusnya telah memenangi perlawanan dan kejohanan itu. Seterusnya ialah kemahiran dalam sepak takraw. Antara kemahiran yang perlu diketahui oleh seorang pemain itu ialah kemahiran menimbang bola. Kemahiran menimbang bola ini mestilah diamalkan oleh setiap pemain. Kemahiran memeha. Memeha ini sangat penting dalam memperlahankan bola yang padu, dan juga seterusnya ialah kemahiran servis. Kemahiran servis penting kepada setiap pemain. Antara servis yang dikenali ialah servis kuda. Servis kuda ini mula diperkenalkan di Thailand, dan juga antara pemain-pemain yang hebat dalam melakukan servis kuda ini ialah Poncai yang berasal daripada Thailand itu sendiri. Servis ini pada awalnya tidak digemari oleh orang Malaysia, dan kerana servis ini merosakkan seni tradisional dalam sepak takraw itu sendiri. Dan juga servis lock. Seterusnya ialah kemahiran rejaman. Antara rejaman yang digunakan oleh pemain dalam kejohanan ialah rejaman kilas, rejaman lipat gulung, rejaman gulung, rejaman gunting. Rejaman-rejaman ini penting untuk diketahui dan juga dipraktikkan oleh setiap pemain untuk mendapatkan mata. Kemahiran yang terakhir ialah kemahiran menghadang dan juga kemahiran menanduk. Kemahiran menghadang ini penting untuk menghalang bola-bola yang menuju kepada kawasan kita, kerana bola-bola yang padu, contohnya seperti servis kuda itu, dapat dihalang dengan badan seseorang itu ataupun kaki seseorang itu saja. Menanduk juga sangat penting untuk menerima bola yang padu dan juga mendapatkan mata jika tandukan itu tepat ke sasaran. Pada pendapat saya, permainan sepak takraw di UFC kurang menonjol dan juga kurang diketahui oleh penuntut-penuntut di UFC. Jadi seharusnya pada saya, satu kelab perlu dicipta, bukan kelab untuk pelajaran saja, kelab untuk bermain. Jadi orang-orang yang meminati permainan ini dapat berkumpul beramai-ramai dan juga bermain pada waktu petang ataupun di hujung minggu bersama-sama dalam menjalankan hobi mereka dan berkenalan. Oleh itu, saya rasakan satu kelab perlu dikenalkan oleh seseorang untuk menarik perhatian peminat-peminat bola sepak takraw yang berada di UFC, dan juga kita mampu untuk mencipta satu pasukan yang akan bertanding di kejohanan-kejohanan mewakili UFC. Antara perlawanan yang paling saya minati dan gemari pada ketika ini ialah perlawanan sepak takraw pada ASEAN Games 2018.
iaitu beregu lelaki Malaysia menentang Indonesia. Pada set pertama, Malaysia telah kalah. Dan juga ketika ini ASEAN Games 2018 telah dimainkan di Indonesia. Indonesia telah menjadi tuan rumah ketika itu. Bayangkanlah situasi dan juga penonton-penonton mereka bersorak untuk meraihkan kemenangan mereka pada final itu. Pada set kedua pula, Malaysia perlu menang jikalau hendak meneruskan ke set 3 dan juga terus memenangi kejohanan ini. Ia nampak mustahil kerana pada set kedua Malaysia ketinggalan 17-11. Indonesia telah leading ketika itu dan juga ramai pihak yang agak ketakutan, terutamanya orang Malaysia, kerana mereka menyangkakan Malaysia sudah tidak ada peluang untuk memenangi kejohanan ini. Seperti yang saya ketahui, pada waktu itu perlawanan sangat gila dengan pemain-pemain Indonesia telah membuat kontroversi, membuat situasi tegang dengan provokasi daripada penonton mereka dan juga pemain mereka. Provokasi itu biasa dalam perlawanan sepak takraw, tetapi jika berlebihan ia akan merendahkan mental pemain. Jadi saya lihat ketika itu mental pemain Malaysia sangat kuat untuk mereka meneruskan perlawanan. Akhirnya satu kejutan telah muncul dengan Malaysia mendahului pula dengan 19-15. Pada waktu itu pemain-pemain Malaysia meneruskan perlawanan dan juga jurulatih nampak ketika itu sangat berdebar sehingga berdoa untuk mendoakan kemenangan Malaysia. Saya juga ketika itu berdoa kepada Malaysia supaya memenangi permainan itu. Akhirnya kedudukan terikat dengan 19-19 dan akhirnya Malaysia memenangi set kedua. Pada ketika Malaysia sudah nak masuk set ketiga, satu kejutan dengan pengadil tidak memberikan Malaysia kemenangan pada set kedua dengan menyatakan mata terakhir Malaysia itu tidak diterima. Ia mengejutkan ramai pihak dan juga ia menggembirakan Indonesia itu sendiri. Jurulatih Malaysia membantah keputusan itu dan juga akhirnya dia dilayangkan kad kuning dan diarahkan keluar daripada posisi kejurulatihan. Saya sendiri ketika itu sangat marah, sangat tidak patut ketika itu. Perlawanan yang besar seperti ini diganggu dengan keputusan pengadil dan juga jurulatih Malaysia terpaksa keluar daripada tempat dia sendiri. Tapi jika di pihak yang benar, ia tetap milik kita. Set ketiga pada waktu itu, penyokong Indonesia sudah siap menyanyi untuk menyemarakkan semangat tim mereka dan akhirnya satu kejutan yang sangat mengejutkan sehingga jurulatih Malaysia sendiri menangis kerana Malaysia akhirnya memenangi perlawanan itu dengan menundukkan Indonesia dengan keputusan 21-11. Jarak yang sangat jauh ketika itu. Bergema tangisan coach dan juga pemain. Terkedu semua yang berada di situ. Ia adalah game yang sangat gila, saya katakan. Semangat yang luar biasa daripada pemain Malaysia itu sendiri. Coach ketika itu ialah Coach Talib Zakaria dan antara pemain yang berada ketika itu ialah Nora Fizi, Razak, Sobe, Syakir, Azlan dan Farhan Adam. Ia merupakan satu permainan yang sangat saya minati dan juga akan tidak saya lupakan kerana comeback Malaysia yang sangat hebat ketika itu menggemparkan seluruh penyokong-penyokong Indonesia yang berada di dalam kejohanan itu dan juga pemain-pemain Indonesia yang memprovok pemain-pemain Malaysia. Saya rasa itu sahaja daripada saya mengenai sepak takraw. Sekian, terima kasih.